صلوا على خير العباد محمد رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله صلوا على خير العباد محمد رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلى الله على محمد وعلى آل محمد صلوا على محمد رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله صلوا على خير العباد محمد رسول الله صلى الله على محمد وعلى آله صلى الله على Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukur kita tuan-tuan dan puan-puan, Allah beri lagi kesempatan kepada kita semua peluang untuk hidup pada hari Jumaat yang penuh barakah ini bersamaan dengan 17 Jamadil Awal. Jadi bermaksud kita ada lebih kurang tak sampai 2 minggu untuk kita mengakhiri Jamadil Awal ini, dan kemudian kita akan masuk Jamadil Akhir dan seterusnya 2 bulan berikutnya, jadi 3 bulan lah semua kita nak kira, akan menjelmalah bulan Ramadan. Ya. Dan hari ini adalah tahun baru Masihi. Disebab tu tajuk kita tuan-puan, walaupun kita semua ni tak ada sambut, kan kita tak sambut, kita cuti je. Subhanallah. Dan kita tahu ini adalah tahun yang sebenarnya memulakan perancangan kehidupan kita lah. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama sharekan perkongsian kita pada pagi ini, dan kita ajak ramai-ramai untuk like page Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Dan hari ini bertepatan dengan hari Jumaat, jadi siapa yang nak menyumbang bersedekah, so kita dapatkanlah number kita tu kan daripada RHB Bank untuk menyumbang dan infak bagi kerja-kerja dakwah dan juga kerja-kerja kebaikan untuk kita mudahkan urusan semua. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kerana hari ini tahun baru kan, jadi tajuk yang saya pilih itu adalah tahun baru, azam baru, cara baru. Jadi dia ada 3 step: tahun baru, azam baru, cara baru. Mudah cerita, 2021 ini dia agak lain daripada 2020.
Dan biasanya macam itulah setiap tahun pun lain ya. Okay. Sebab apa lain? Sebab masa sudah berbeza, maka keadaan persekitaran juga akan berubah tuan-puan. Kan kalau dulu 2020 mungkin dia memulakan kehidupan memang sangat total baru. COVID-19 jadi sebab aja, tapi kita lebih banyak menggunakan teknologi online, social media yang makin rancak dan sebagainya kan. Tapi kita berkurung dalam rumah. 2021 wallahu a'lam, tapi kita bersedialah kan dalam tengah tahun baru ini dengan perubahan-perubahan yang berlaku. So yang penting memang mesti berbeza punya setiap tahun. Kemudian diikuti dengan azam baru. Jadi azam baru itu adalah niat baru kita tuan-puan. Walaupun sepatutnya azam baru itu hadir pada setiap hari. Jadi azam ni macam niat juga. Niat kita apa, kemudian tekad kita apa, perancangan kita dan sebagainya lah. Itu dia perancangan saja, dia tak ada buat apa-apa lagi. Kan? Dan kemudian cara baru. Dan cara baru itu sudah tentulah merujuk kepada tindakan kita. Baik ya, hari ini Alhamdulillah ada Mira Izzawati yang menemani saya. Masya Allah Mira, sihat Mira ya. Okay, begitu juga dengan Jamiah Abdullah. Apa khabar Jamiah Abdullah? Dia kata dah share. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, dah share. Terima kasih. Alamak ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga cantiknya, bunga raya. Terima kasih Jamiah. Begitu juga dengan Nuraimah Hussein. Okay, Waalaikumsalam. Rose Harun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru dia kata. Dan juga Nur Izzati Atilah Anwar. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pagi ni. Apakah perancangan sarapan kalian? Dah buat ke belum? Okay, sarapan apa? Nasi lemak, lempeng ataupun kuih kodok? Subhanallah. Ada yang buat roti canai? Kan, okay. Baik, apa-apa pun segala-galanya kita mohon supaya Allah memberi keberkatan pada apa yang diberikannya kepada kita daripada rezeki dan sebagainya, ruang masa dan sebagainya. Kita nak barakah. Apa penting barakah itu? Barakah itu yang sangat penting adalah kerana dia menjanjikan ziyadatun fil khair, kebaikan. Punya moto. Okey. Kebaikan yang bertambah-tambah. Zima, Alhamdulillah. Zima, sarapan apa pagi ni? Kita ada Tsunami Suradi juga. Waalaikumsalam. Sifu Kuli, Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang gigih menuntut ilmu. Saya kenal nama-nama ni. Murni Ati juga. Ya. Okey. Saya teringat dulu masa saya jadi lecturer lah. Dan terkenang-kenang jadi lecturer ni. Kita boleh perasan ada beberapa orang pelajar yang tidak akan pernah tuang kelas. Tuang kelas tu maksudnya ponteng kelas. Tak ada, tak pernah. Dan saya selalu bagi markah lebih kepada mereka ni. Dia tak ramai. Spesies yang tak pernah tuang kelas ni dia tak ramai. Daripada 30 orang tak sampai 10. Dan yang lain tu biasanya mesti akan ada tak datang. Sebab kalau di universiti kuliah tu, attendance dia dikira 3 kali sahaja boleh tuang kelas atau boleh ponteng kelas. Kalau lebih daripada itu, kita kena hantar warning letter, surat amaran kan. Jadi Masya Allah, saya ni bukan kuliah dalam lecture ataupun dalam universiti, tapi Masya Allah kita ada universiti maya kan. Ini Universiti Maya dan kebanyakan kita punya pelajar-pelajar dikira sebagai mahasiswa. Jangan marah kalau kita panggil mahasiswa ya. Okay. Dan tuan-tuan puan-puan, apa yang saya nak highlightkan itu adalah kita istiqamahnya anak-anak kita tu kan. Jadi saya memang sangat berbesar hatilah. Saya hargai sangat pelajar-pelajar saya yang dia datang kemudian tidak pernah tuang kelas ataupun tidak pernah ponteng kelas tu. Saya akan bagi bonus mark. Jadi susah nak carilah, tak sampai 10 orang daripada 30 orang. Tapi ada, jangan risau, ada spesies-spesies yang macam you all ni kan, Masya Allah. Dan apabila dia ada penyakit pula attendance ni, apabila dia dah sekali dia ponteng kelas, untuk kali yang seterusnya tu dia tak rasa bersalah. Kali pertama tu susah nak ponteng kelas tau, rasa macam sayangnya kan. Tapi kalau dia dah
ponteng kelas, nak ponteng untuk kali kedua, untuk ponteng kali ketiga itu sudah senang. Okey. Jadi itulah ceritanya tuan-puan, ini nak cerita berkenaan dengan peserta-peserta Universiti Maya kita ini kan, yang banyak ikut kelas-kelas Maya juga. Alright, so saya ucapkan tahniah. Okay, jadi tadi kita cerita berkenaan dengan azam tahun baru, azam baru dan juga cara baru. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bila kita memasuki tahun baru ini, walaupun kita declare sudah kan tahun ini bukan tahun kita, tapi kenapa kita ambil juga, sebab seluruh dunia dia menggunakan piawai kalender yang sama. Jadi apabila kita convert menggunakan setiap urusan kita ini kepada tahun Masihi, kita sebenarnya nak berinteraksi dengan dunia luar. Jadi dengan adanya kontak alam maya, dia menjadikan satu dunia ini seperti kampung yang kecil. Ya? Jadi kita boleh berhubung dengan ramai orang daripada Jepun, daripada UK, daripada US, sampai silang masa lah kan. Kita boleh buat conference, dan saya sikit masa yang lepas, saya rasa dalam bulan November, kita buat Ummah Summit yang itu across the world, dengan Indonesia, jiran tetangga kita, Singapura dengan Brunei, termasuk Australia, termasuk UK, termasuk US, yang dia punya malamnya tu adalah siang kita, dan kita punya malam adalah siang dia. Jadi memang berbeza tuan-puan. Sebab apa? Sebab maya ni lah, alam maya ni dia menjadikan kita sebagai small valley, kampung-kampung yang kecil. Jadi kena ada satu bahasa, kena ada satu cara. Maka kita niatkanlah ya, walaupun tahun baru ini kita cuti tu rasa macam tak perlu cuti lah kot kita katakan, tapi tak apalah, kita niatkan bahawa kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak berurusan dengan manusia di seluruh dunia ini dengan cara yang mudah. Jadi kita menggunakan tahun Masihi dan kita juga menggunakan bahasa Inggeris. Macam tu. Walaupun bahasa Inggeris kita tu bukanlah bagus sangat, kan bahasa Inggeris kita ada bunyi Jawa-Jawanya, saya lah tu, kan. Tapi tak apalah, belas sahajalah, sebab tujuan kita berkomunikasi adalah untuk difahami dan memahami. Jadi itu konteks dia. Daripada sudut grammarnya, daripada sudut nahunya dan sebagainya, yang itu kena jadi orang pakar bahasa. Subhanallah, kita ni sebagai pengguna bahasa saja tuan-puan kan. Sebagai pengguna bukan pakar, maka kita ikutlah. Jadi niatkanlah ya, kita tahun baru ini bukan sangat kita nak meraihkan, menyambutnya, okey. Tetapi kita duduk di sini kerana kita nak memudahkan urusan-urusan yang berbentuk dunia, kerana bahasa dunia, the language of the world nowadays, dia menggunakan bahasa, itulah kalender Masihi dan juga bahasa Inggeris. Kalau suatu masa kelak, dunia ini, apa orang kata tu, dia bertukar. Bertukar dengan cara apa? Dia menggunakan bahasa Arab. InsyaAllah tuan-puan, sebab bahasa Arab pernah satu masa dulu, dia menguasai lingua franca dunia, tuan-puan. Jadi semua bercakap bahasa Arab waktu tu. Dan begitu juga kalau kita ingat masa pemerintahan Kesultanan Melaka, kan, Kerajaan Melayu Melaka. Kita ingat di mana bahasa Melayu pula menjadi lingua franca dalam perdagangan dan sebagainya. Hatta kita punya timbangan, kita tak ikut barat kan. Kalau sekarang ni kilogram lah, gram lah, berapa gram, itu semua yang barat punya. Sebab itu pun distandardizekan piawai-piawai dia. Kalau kita dulu, kita guna cupak, kita guna kati, betul tak? Kita guna apa lagi cupak, kalau yang kecil lagi mayam, tahil. Ingat lagi tak? Mayam, tahil, cupak, berapa benda lagi kan. Jadi itu timbangan-timbangan Kesultanan Melaka, Masya Allah, sangat indah. Jadi itu menandakan tamadun-tamadun yang ada, tapi memang setiap tahun yang berlalu, maka dia akan bertukar kaedah, cara pun boleh jadi cara yang baru. Maka kita perlu perkemaskan lagi lah azam baru kita, bukan kerana ini tahun baru, tapi kerana dunia menggunakan sistem piawai ini. Allahu Akbar. Sama juga dengan zakat pun gitu tuan-puan, dia nak memudahkan perkiraan zakat kan, ikutlah akhir tahun. Jadi company-company semua akhir tahun cek balik perlu bayar zakat ataupun tidak. Jadi mereka mendaftarkan diri
dan juga melihat kembali, tengok, evaluate balik, kira balik cukup tak dia punya nasab, cukup nasab pula, cukup tak dia punya nisab. Nisab tu dia punya bahagian lah, limit dia tu kan, dan cukup tak dia punya haul. Haul itu adalah tempoh, sebab tempoh dia setahun. Okey. Baik tuan-puan, dalam tempoh beberapa minit lagi ni, antara hajat saya, Masya Allah, ada 15 minit lagi, dan tempoh 15 minit lagi, antara perkara yang kita nak highlight itu adalah tahun baru, azam baru dan juga cara baru. Jadi bagaimanakah kita nak apply, nak aplikasikan perkara tersebut ya dalam kehidupan kita ni. Kan kalau kita ada company, kena buatlah ke tuan-puan, apakah dia azam baru itu dan cara baru tersebut. Dan kalau pun tak ada company, saya tak ada company lah Ustazah, company ni dia kata kita ada company rumah sendiri je, itu yang ada di rumah tangga kita. Jadi rumah tangga inilah kita punya setting pentas kita. Itu lagi dahsyat tuan-puan. Keluarga kita lagi sangat, dah ada lagi sangat lagi tu Zan, saya letak penting kena ada misi dan juga visi. Setiap tahun kena tukar tema kita tuan-puan. Apa tema keluarga kita tahun ni? Jeng. Jadi kita kena fikirkan sama-sama. Alright, contohnya lah, macam mana nak buat tema keluarga? Contoh tuan-puan, kita tengok kan, apa masalah keluarga kita masalah keluarga kita selalu delay masa. Tak pernah banyak ikut masa. Sedangkan kita tahu masa itu penting kan, kita kena mengurus masa. Dan Saidina Ali pun ingatkan kita, masa ini dikata al-waqtu kas-sayf. Masa ini dia macam pedang. Kalau dulu ada pedang, sekarang ni pistol tuan-puan. Al-waqtu kas-sayf. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kamu tidak cepat segera memotong masa tersebut, maka masa itu akan memotong kamu. Tuan-puan, memang betul. Malam tadi duduklah sama dengan anak-anak saya. Jadi salah seorang anak saya pun cakap, Umi, cepat sangatlah 2020 ini berlalu. Dia kata, padahal duduk rumah je tu pun. Kan, bukannya sibuk sangat ke sana kemari. Tapi dia rasa macam cepat sangatlah. Lepas tu saya pun nyautlah. Saya kata memang cepat betul dia berlalu pergi. Sebab anak saya ni SPM tahun ni tuan-puan, tolong doakan. Saya kata memang cepat betul berlalu. Sampai SPM pun tak boleh nak ikut 2020. 2020 tu punya laju bergerak. Saya kata kena guna bahasa diorang lah, sebab guna bahasa-bahasa peperiksaan ni, sebab diorang alam persekolahan. Saya kata punya laju 2020 bergerak tinggalkan kita. Sampai SPM tak boleh nak ikut 2020. Ditangguh ke 2021. Lepas tu UPSR, PT3, lepas tu apa lagi kita punya peperiksaan-peperiksaan. Apa jadi? Semuanya kena tinggal. Tak nampak bayang. Kan? Tak nampak bayang sudah. Laju betul 2020 tu. Kalaulah dia ni driver, ada driver dah jauh meninggalkan peperiksaan tersebut. Ya, jadi Masya Allah. Saya nampak gambar saya ni macam lagging. Dia macam lambat gitu. Adakah tuan-tuan perempuan mengalami pengalaman yang sama juga? Betul, Jamiah sebut Ustazah, line digital dah terputus-putus, dia kata, tapi masih terus dengar. Patutlah perasan macam tu. Terima kasih Jamiah, dia kata. Mira kata, dia kata saya bahasa Inggeris campur Kelantan. Tak apa. Campur je. Kita belum dengar lagi tahu daripada negara-negara lain. Kalau dia bercakap bahasa Inggeris tu ikut dialek dia kan. Tapi ingat kita punya konsep, kita menggunakan bahasa itu untuk kita memahami dan juga difahami. Right. Lepas tu Hisham Syam, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kawan-kawan saya ingin minta tolong. Kawan-kawan boleh tak kawan-kawan saya betul-betul dalam kesusahan. Okey, jadi Hisham Syam ni dia minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan. So siapa yang rasa nak membantu, bolehlah ya membantu. Sama ada dia ada bagi nombor telefon ni kan. Jadi kalau tu kita doakan mereka, doakan juga Hisham ini, itu pun kita boleh lakukanlah. Jadi bantulah orang minta bantuan pada kita di waktu kuliah ilmu ini. Okey. Jadi setakat ni. Terima kasih Irma Mas dan juga Rani Idris. Di Kelantan pun tersekat-sekat juga Ustazah, dia kata. Rani ni my queen. Suka kat sini. Sebab saya takut kat tempat saya ni yang tersekat-sekatnya. Tapi tak apa. Mari kita lihat. Jadi kita cerita berkenaan dengan keluarga kita tu tadi. Ada masalah apa? Kita tengok apa masalah dia.
Masalah dia adalah pengurusan masa, selalu menangguh masa, selalu lambat-lambat, lewat-lewat, kan dia tak perasan dengan masa. Jadi anak saya pun cakap macam tu, kan 2020 ni cepat ni masa berlalu. Lah saya kata, sampai tertinggal-tinggal exam kat belakang tu kan. Exam pun tak boleh nak ikut, tak nampak bayang terus pun ada. 2021 belum tentulah macam mana kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buatlah, berazamlah. Dan ini antara bahasa yang saya rasa kita perlu simpan dan pegang. Berazamlah kita. Walaupun kita tahu azam tanpa tindakan itu satu mimpi. Dia jadi mimpi je. Tapi ketahuilah, satu tindakan tanpa azam, maka ia mimpi juga. Cuma dia mimpi yang ngeri. Mimpi yang mengerikan. Kenapa boleh menjadi mimpi yang ngeri kalau tindakan tanpa azam? Sebab azam ini adalah misi dan hala tuju kita. Destinasi kita, itu yang kena ada azam. Dan kalau kita bertindak itu maksudnya kita memandu. Bila kita memandu tanpa kita tahu destinasi, maka ia mimpi yang ngeri. Maksud mimpi yang ngeri? Banyak pembaziran kita buat. Banyak perkara yang sia-sia akan kita lakukan. Ada minyak beli, habis minyak macam tu je. Tapi tak sampai-sampai ke destinasi. Berpusing, tak ada hala tuju, tak tahu. Tapi bertindak juga. Minyak tu tekan juga. Time break, kita break juga kan. Steering tu pusing juga. Corner kiri, corner kanan, masuk simpang kiri, masuk simpang kanan, keluar lagi ke sana, masuk sini lagi. Tapi tidak ada hala tuju, tidak kesampaian. Maka akan berlaku apa tuan-puan? Suatu usaha yang sia-sia. Dan bila sia-sia, tidak ada panduan, tidak ada bimbingan daripada azam itu tadi kan, maka perbuatan kita ini sama dengan perbuatan syaitan tuan-puan, dia sia-sia di atas dunia ini. Itulah mimpi yang ngeri. Jadi janganlah kita meremehkan orang yang ada azam. Alah, azam lepas pun tak selesai. Dia kata kan, sibuk aja nak azam. Tak apa, berazam lah. Paling tidak kita tahu apa yang kita nak buat. Kemana kehidupan kita yang kita halakan ni. Bila ada azam. Dan kita bolehlah mulakan tindakan. Jangan tak bertindak langsung, dah ada azam tu, goyang kaki. Selamba saja, banyak cantik ya. Okey, jadi kita dah ada azam, kita bertindaklah. Walaupun kita mungkin terpaksa berpapah, walaupun mungkin kita bertatih, walaupun kita menapak setapak demi setapak, bertongkat dan sebagainya, walaupun lambat, tapi itu lebih baik ya daripada kita bertindak tanpa ada azam langsung tuan-puan. Saya ulang balik ungkapan ni. Kalau boleh tulis supaya benda ini jelas pada diri kita. Berazamlah walaupun kita tahu azam tanpa tindakan itu hanyalah mimpi. Mimpilah kau, kita kata kan. Mimpilah kau kan. Kerana mimpi itu lebih baik sebenarnya. Sebab hakikatnya tindakan tanpa azam adalah mimpi juga, tapi mimpi yang ngeri. Saya dah share dalam saya punya page kata-kata baik ini ataupun kata-kata hikmah ini untuk kita jadikan panduan lah dalam kehidupan kita berhadapan dengan cabaran, ujian dan sebagainya. Dan pagi ini baru lepas tazkirah ni, bagi tazkirah pada anak-anak lepas sembahyang subuh tuan-puan, Ustaz Muhyiddin yang mulakan, kemudian saya teruskan. Dan antara perkara yang saya tekankan di sini adalah, saya kata saya risau. Saya sebagai ibu, saya risau melihat apa yang akan berlaku pada generasi keluarga yang anak-anak saya akan bina nanti. Saya tak tahu apa keturunan saya ni akan lakukan. Saya risau yang pertama, akidah dan iman mereka. Adakah mereka boleh mantap ataupun terus terkeliru sepanjang masa. Jadi kalian perlu keluar daripada kekeliruan. Sebab sekarang banyak sangat berita-berita palsu yang sangat mengelirukan kan. Jadi saya takut cucu saya tu macam mana nanti. Cicit saya macam mana. Tu dah cakap dah dengan diorang siap-siap. Supaya diorang alert. Jadi poinnya adalah kalian mesti ada ilmu yang benar. Bukan hanya perasaan ada ilmu. Tapi kena ada ilmu yang benar. Dan juga kena rapat dengan guru-guru, dengan rujukan-rujukan yang boleh membantu membimbing kita. Sebab banyak sangat tuan-puan kan, tak boleh nak terluah dah sampai kebenaran itu tertimbus ya. Dengan kekeliruan, dengan syubhah, dengan benda yang dicantik, di make up indah, padahal benda itu tidak
tidak betul, jadi sampai tenggelam kebenaran tersebut hari ini. Itu adalah fitnah hari ini. Jadi tidak dapat dirungkaikanlah perkara tersebut. Dan baru-baru ni kehilangan pensyarah saya yang mengajar saya berkenaan dengan mass komunikasi, kewartawanan dan sebagainya tuan-puan. Newspaper writing. Saya ingat lagi dia mengajar saya 3 subjek ke 4 subjek macam tu. Dia orangnya dah tua tuan-puan. Rupanya baru je meninggal di Pakistan. Dan dia memang mempunyai satu department mass communication sendiri. Dia keluarkan surat khabar sendiri. Itu memang berdasarkan pengalaman dia. Apa dia kata? Dia kata jangan percaya dengan akhbar, dengan media. Dengan sebab kuasa media itu dia dibentuk oleh satu falsafah yang songsang. So apakah falsafah yang songsang itu? Disebutlah, dia kata antara falsafah yang songsang itu adalah nak memilih berita, tajuk berita tu, ya kan, dengan konten berita tu, nak pilih mana yang nak dijadikan berita, nak letak dekat dada akhbar, dia ada dia punya falsafah, cara dia. Apakah dia? Dia kata, when dog bites man, that is not news. Tapi when man bites dog, that is news. Kan dah songsang tu. Jadi cara nak memilih berita tu adalah cari sesuatu yang luar biasa. Kalau anjing gigit orang, itu benda biasa. Itu bukan berita, dia kata. Tak payah ambil. Itu benda biasa. Kalau benda biasa ni tuan-puan, apa tu? Fitrah ni. Kan? Sesuatu yang fitrah, sesuatu yang natural. Di mana apa kalau fitrah ni? Dia akan kembali balik pada Islam. Islam dia memaparkan kebenaran. Begitu. Tapi tidak pada media massa ni. Katalah media massa ni lah. Dan kemudian dia kata apabila kamu temui satu-satu keadaan lelaki dia menggigit anjing, maka itulah berita, dia kata. Kan pelik tu. Jadi bila setiap hari sogokkan pemikiran-pemikiran kita itu berupa manusia ataupun lelaki gigit anjing. Lelaki gigit anjing. Jadi ceritanya lelaki gigit anjing aja. Hari-hari kan. Tengok sana lelaki gigit anjing. Jadi lama-lama benda yang pelik jadi biasa tuan-puan. Jadi maksudnya sesuatu dengan kata lain lah. Kalau saya letak sesuatu, perkataan ni saya tukar kepada kesesatan. Kalaulah benda yang sesat, benda yang tak betul, benda yang mungkar disogokkan kepada kita hari-hari, lama-lama kita akan nampak benda yang mungkar adalah kebenaran. Menakutkan tak? Jadi itulah fitnah akhir zaman macam itulah tuan-puan. Sebab tu kita kena banyak kali. Jadi kesimpulan anak-anak tadi buat kan? Saya kata, okay, apa kesimpulannya? You all ni dah dengar dah luahan hati Umi ni. Kesimpulannya dia kata, bila kita dapat sesuatu berita ke apa ke, jadi kita kena cek daripada banyak pihak lah. Daripada 2-3 pihak, dan yang penting cek daripada orang yang ahlinya ataupun yang pakarnya. Jadi insyaAllah tuan-puan, kalau nak cerita pasal tu panjang lah. Kan? Tapi apa yang saya nak sentuhkan di sini, Masya Allah dah pukul 8, 1 minit dah pun. Patutnya sudah habis. Tapi begini tuan-puan, untuk kita membuat azam dengan cara baru ini, dia punya sistem, dia proses dia, ingat ini, MPMP. Ini pun saya dah sebut dah dengan Radio Zayan. MPMP. Dia bukan MT yang EMPTY tu. EMPTY tu maksudnya kosong. Ni M, huruf M. PMT. Apa M yang pertama? Muhasabah dulu. Tengok tahun 2020, apa yang kita dah lakukan. Macam tadi tu kan, kita tengok keluarga kita, apa yang kurang ni? Oh, dia ni tak pandai pengurusan masa. Dan kemudian seterusnya, lepas M pertama, kemudian yang kedua, tambah baik. Jadi macam mana nak tambah baik? Tambah baik kita fikirkan. Kita perlu bagus dalam pengurusan masa ini daripada sudut persediaan, buat preparation dan sebagainya. So, jadi bila kita nak tambah baik, dia perlu teroka lah. Kemudian yang ketiga adalah apa? M yang ketiga ini maksudnya munajat. Jadi bila kita dah evaluate, dah muhasabah, kemudian kita dah ada kita dah tahu dah macam mana kita nak tambah baik, maka kemudian kita kena munajat, mohon kepada Allah. Doa pada Allah, ya Allah, berkatilah usahaku ini ya Allah, dan bantulah aku untuk melihat kebenaran ya Allah, dan letakkanlah usaha ini sebahagian dalam ihdinas siratal mustaqim, dalam jalan-jalan yang lurus. Dan akhir sekali adalah T yang terakhir adalah terus bertindak, tindakan. T akhir adalah tindakan. Jadi M yang pertama muhasabah, T
Ya, T kemudian berikutnya adalah T. T adalah tambah baik. M yang ketiga adalah munajat dan T yang terakhir adalah bertindak ataupun tindakan, terus bertindak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk akhirnya saya petik sedikit ya apa yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Huzili Husin, merupakan Pusat Kecemerlangan Inovasi dan Kelas Tarian University. Dia kata apa? Dia menulis, dia memetik satu kajian. Kajian ini dia menunjukkan bahawa setiap hari kita ni, setiap hari manusia ini kita berfikir 50,000 perkara. Kajian dia menunjukkan setiap daripada kita akan berfikir nak pergi mana lepas ni, makan apa, nak buat sarapan apa. Kan daripada pagi tadi kita bangun, kita dah berapa banyak yang kita fikir. Bangun ni pukul berapa bangun buka mata je, dah pukul berapa dah ni, tak dengar azan pun, dia dah mula berfikir. Lepas tu masuk nak gosok gigi, ambil wuduk. Jadi banyak benda nak fikir, nak gosok gigi, nak pilih siapa pula nak jadi imam, nak azan dulu ke, bentang sejadah mana, nak pilih sejadah, nak pilih telekung kan. Kemudian nak pilih buat sarapan apa, kemudian nak keluar apa, nak pergi mana, nak beli apa, nak pakai baju apa, macam-macam tuan-puan. 50,000 fikiran dalam pemikiran kita, dalam otak kita. Dan tuan-puan, daripada 50,000 pemikiran ataupun perkara setiap hari itu yang kita fikirkan, 50,000 perkara setiap hari yang kita fikirkan itu, separuh daripadanya iaitulah 25,000 semuanya bersifat negatif. 25,000 je bersifat negatif. Dan kemudian tuan-puan, daripada fikiran kita ni, yang 50,000 perkara yang kita fikirkan, 90% daripadanya adalah mengulangi peristiwa-peristiwa semalam. Cuma tengok semalam buat apa hari ni ikut balik. Jadi kita mengulang benda yang sama. Tu yang kita bangun pagi, lepas tu bangun pagi gosok gigi, lepas gosok gigi mandi, lepas mandi sarapan pagi, lepas sarapan pagi siram pokok bunga sambil basuh kain. Dia jadi macam tu berulang gitu kan. Sampailah kita rasa macam boring dan kita pun tak nampak sisi yang baru, tak nampak cara yang baru. Jadi sebab itulah sangat penting kita setiap hari kita duduk, kita mengamalkan MT. Muhasabah semalam, kemudian kita tambah baik hari ini. Lepas tu kita berdoa terus kepada Allah dan bertindaklah. Ya, jadi buat bila tu? Jangan tunggu akhir tahun. Buat setiap hari tuan-puan. Jadi mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita hari ini lebih baik daripada hari semalam. Jadi Masya Allah, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya hingga akhirnya. Kita ada Wan Fazidah, kemudian Suzy Yong, Habibi Abdullah. Suzy Yong, terima kasih, dia kata suka tengok muka Ustazah, Masya Allah, doakan saya ya. Kemudian kita ada Sai Kaisha, Rohani Rahman, Nurleha, terima kasih. Pok Lee, Assalamualaikum Ustazah, dia katakan Waalaikumsalam. Selamat pagi, Jumaat Mubarakah. Ya betul kan, Jumaat Mubarakah. Terima kasih Pok Lee bagi tahu ni, kita pun ingat dah. Tapi kita kena, itulah ingatkan, tambah berselawat kita, jangan putus. Dan ingat selawat yang paling disukai oleh Nabi, selawat Ibrahimiyah. Ya, jadi kita dalam banyak-banyak selawat yang kita nak Allah terima, Nabi suka, adalah selawat Ibrahimiyah. Tahu tak selawat Ibrahimiyah ni? Yang baca tahiyat akhir itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-puan, ada memang dalam hadis mengatakan bahawa apabila kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, akan datang malaikat. Malaikat akan terus datang, dia menyambut kita punya selawat dan salam kita itu, dan dia sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita bayangkan 1,000 kali kita berselawat, Masya Allah, 1,000 malaikat akan mendekati kita. Patutlah apa Ustazah? Patutlah bila kita terlupa letak barang, terlupakan sesuatu, kemudian kita diam sekejap. Selawat. Lepas kita selawat, teringat balik. Masya Allah. Sebab apa agaknya?
mungkinlah dengan kehadiran malaikat tu kan. Jadi kehadiran malaikat tu rasa Masya Allah dia jernihkan kembali pemikiran kita. Terima kasih Hanis Ramli yang turut sama dengan saya pada hari ini. Begitu juga Irma dan Kak Wan. Kita teruskan mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan selamat menunaikan ibadah-ibadah yang terbaik pada hari Jumaat Mira. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Muhammad